itu Marxism. Marxism ialah gagasan ide pemikiran daripada Karl Marx yang berhubung mengenai komunis. Marxism boleh dijelaskan sebagai bentuk protes terhadap fahaman kapitalisme. Beliau menganggap bahawa kaum kapitalis mendapatkan wang dengan cara mengorbankan kaum proletariat, iaitu golongan bawahan. Kaum ini bekerja berjam-jam dengan upah minimum. Perkara ini berlaku disebabkan oleh penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya, iaitu golongan bourgeoisie. Fahaman kapitalis boleh diganti dengan fahaman komunis, dan ini akan memberikan kebangkitan kaum proletariat pemberontak dan menuntut keadilan. Salah satu sumbangan besarnya adalah konsep perjuangan kelas yang menjadi pembangkit kepada kaum buruh untuk bangkit mempertahankan hak dan kebebasan mereka dari terus-menerus kuda tunggangan kaum kapitalis. Lantaran itu, ajaran Marxism telah dijadikan pegangan perjuangan kaum buruh hampir ke seluruh dunia. Sebagai sebuah ideologi, Marxism merupakan inspirasi bagi sebahagian besar gerakan pembebasan sosial dan beransur-ansur menjadi gerakan politik dan sosial di berbagai tempat dan negara. Selain itu, Marx juga meneliti sejarah manusia dari dua aspek, iaitu yang pertama, faktor ekonomi yang memaparkan rangkaian tahap perkembangan ekonomi manusia. Manakala yang kedua pula, faktor sosial, kerana Marx menggambarkan sifat semula jadi manusia yang suka bergaul. Namun, faktor sosial tidak lengkap tanpa berhubung terus dengan faktor ekonomi, kerana kehidupan sosial manusia tidak akan bertahan lebih lama, melainkan manusia menghasilkan barangan untuk memenuhi keperluan hidup. Namun, Marx mengakui bahawa manusia lahir dalam era zaman yang berbeza-beza. Justru itu, cara dan hubungan pengeluaran turut melalui tahap perkembangan kuasa-kuasa produksi material yang berbeza-beza. Di samping itu, kemunculan teori Marxism adalah sebagai bentuk protes terhadap kelemahan ideologi kapitalis yang mengeksploitasi golongan bawahan. Teori yang diwujudkan ini dapat menyeimbangkan kelemahan dalam teori sistem dunia. Jelas bahawa di sini ideologi Marxism lebih kepada rakyat dan memperjuangkan hak rakyat, serta tidak berlakunya sebarang monopoli kerana semua dimilik negarakan. Definisi Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja merupakan organisasi yang berperanan sebagai pengantara antara majikan dan juga pekerja dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pekerjaan seperti memperbaiki masalah gaji ahlinya. Mereka akan melakukan perundingan dengan wakil-wakil majikan seperti prosedur yang telah ditetapkan dalam perundingan kolektif. Melalui perundingan tersebut, jelas bahwa kesatuan ini turut memperjuangkan hal berkaitan dengan kesehatan, piawaian keselamatan, serta latihan-latihan kemahiran. Kesatuan Sekerja juga boleh ditubuhkan oleh pekerja-pekerja dan juga majikan. Kesatuan Sekerja juga merupakan komponen penting dalam mana-mana organisasi. Kesatuan Sekerja juga merupakan kumpulan pekerja yang bersatu untuk memelihara kepentingan bersama dan berunding serta mencapai persetujuan dengan majikan untuk memastikan hak dan juga faedah pekerja. Perpaduan kerja juga boleh ditetapkan biasanya mempunyai agenda berkaidah serta persetujuan rapi untuk mempertahankan kepentingan ahlinya. Oleh itu, terdapat beberapa peranan Kesatuan Sekerja dalam pekerjaan yang tidak standar. Antara peranan Kesatuan Sekerja ialah melindungi hak dan faedah setiap ahli. Pihak Kesatuan Sekerja akan melindungi ahli-ahlinya daripada sebarang penindasan oleh majikan dalam menetapkan polisi sebuah syarikat tersebut. Dengan wujudnya Kesatuan Sekerja ini, ahli boleh dijamin hak dan faedah sebelum majikan ingin melakukan sesuatu. Antara langkah yang diambil oleh Kesatuan Sekerja untuk memastikan hak dan faedah ahli Kesatuan Sekerja adalah mereka akan terlibat dalam perundingan kolektif dengan pihak majikan. Kesatuan ini akan memainkan peranan dalam perundingan kolektif bagi membincangkan isu atau masalah pekerja. Seterusnya, mewakili pekerja dalam perundingan kolektif. Kesatuan Sekerja dan pengusaha akan terlibat dalam proses perundingan kolektif untuk mencapai kesepakatan bersama. Perundingan ini adalah untuk membincangkan tuntutan dan permasalahan pekerja. Proses perundingan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam kepentingan bersama. Pertukaran Buruh Antara Bangsa atau ILO mengatakan bahwa perundingan kolektif merupakan kaedah menentukan terma dan syarat pekerjaan melalui rundingan antara majikan dan Kesatuan Sekerja untuk mencapai matlamat dengan persetujuan yang diperolehi bersama.
Hanya kesatuan dalaman akan berunding dengan pengurusan syarikat, manakala kesatuan kebangsaan akan cuba berunding dengan setiap syarikat yang mengambil bahagian dalam kesatuan kebangsaan. Proses rundingan bersama mesti mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jelas bahawa perundingan kolektif ini amat penting bagi menjamin kebajikan dan keadilan pekerja dapat dipelihara. Tambahan pula, menyediakan perkhidmatan dan latihan bagi meningkatkan taraf kehidupan dan sosial setiap hari merupakan salah satu peranan kesatuan sekerja, di mana kesatuan sekerja dapat berkongsi maklumat, memberikan nasihat dan bertanggungjawab terhadap ahli. Pemberian khidmat nasihat dan maklumat dapat mengelakkan daripada perkara-perkara negatif serta mereka mampu memberi perhatian sepenuhnya terhadap organisasi kesatuan. Malah, penawaran kemudahan yang disediakan seperti pendidikan mampu membantu pekerja memperoleh faedah yang setara dengan yang diperoleh oleh pekerja di organisasi lain dalam industri yang sama. Dapat dilihat perbandingan antara Marxism dan kesatuan sekerja melalui teori-teori yang didapati dalam artikel-artikel. Marxism yang berlandaskan materialisme dialektik dan materialisme sejarah memberikan tumpang terhadap hubungan kekuasaan dan dominasi kelas dalam masyarakat kapitalis. Kekuasaan juga dikaitkan dengan hubungan kelas dalam ekonomi dan politik menurut Julius 2009. Jadi teori ini juga mengaplikasikan pendekatan determinisme ekonomi untuk menjelaskan bagaimana sumber ekonomi menentukan kekuasaan sosial dan bagaimana perjuangan kelas adalah penting untuk mengatasi stratifikasi sosial dan konflik kelas. Oleh sebab itu, kesedaran dan penentangan kelas pekerja dan kesatuan sekerja merupakan salah satu proses pendemokrasian. Dalam konteks ini, Marx juga menekankan dua ciri utama yaitu masalah innovation dan konsep dialektikal. Masalah innovation berkunci sifat semua jati yang berusaha untuk bekerjasama supaya menghasilkan keperluan kebudayaan dan sikatan akan dikenakan untuk menghadapkan keperluan itu. Sikatan ini bermaksud penghasilan yang dikenakan kepada individu terhadap hasil keluaran. Marx juga membuktikan hujah ini dalam konsep kapitalisme moden di mana golongan bawahan dikenal oleh golongan yang menguasai alat pengeluaran. Tenaga atau keringat golongan bawahan ini tidak lagi menjadi milik mereka namun dikuasai oleh kelas bourgeois misalnya di Eropah. Dalam hal ini mereka bukan bekerja secara sukarela tetapi dikira dan dipaksa menyerahkan. Secara tidak langsung mereka akan terasing daripada golongan asing. Ciri yang kedua pula yaitu konsep dialektikal. Sebenarnya diadaptasi daripada konsep Hegel iaitu pencegahan daripada elit dan kewujudan. Proses dialektikal ini berkembang dalam 3 peringkat iaitu disebut sebagai track. Perkembangan track ini berlaku secara dialektik bermula pada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain bergerak daripada tesis, kemudian antitesis dan akhirnya sintesis. Oleh itu, jika tesis diumpamakan seperti peristiwa sejarah maka akan muncul peristiwa yang bertentangan sehingga menunjukkan antitesis dan akhirnya sintesis iaitu penipuan. Dapat dilihat bahawa Marx telah melontarkan kritikan tajam ke atas sistem kapitalisme dengan melanjutkan asas falsafah dialektik dan historis sebagai wadah perjuangan menentang unsur-unsur perhambaan dalam setiap organisasi dan kelas masyarakat. Ini kerana sejarah perjuangan manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dan negara hanya merupakan alat yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk menindas seluruh kelas bawahan. Elemen-elemen dominasi tersebut akan berakhir dengan penghapusan sistem kapitalisme lantas ia menandakan kemenangan ke atas proletariat yang diterajui oleh kaum buruh. Kejayaan sebuah revolusi dalam mendirikan kerajaan baru hanya bergantung penuh kepada sikap pemilik mutlak proletariat yang diterjemahkan ke dalam bentuk perjuangan kelas iaitu kelas struggle. Sikap pemilik itu sendiri disifatkan sebagai tahap peralihan ke arah pemasahan semua kelas masyarakat iaitu transformasi masyarakat kapitalis ke dalam masyarakat komunis. Gambaran kapitalisme Marx cukup sempurna dengan menunjukkan keadaan buruh yang sengsara dan tertindas lalu membayar
masyarakat sosialis antara hak-hak ekonomi dan politik kelas proletariat dapat dikembalikan dan menekankan kepada memelihara kebebasan dan kemerdekaan. Buruh ialah tiang utama di mana negara, namun buruh cenderung dipandang remeh-temeh dan sebagai beban kerana memberikan sedikit atau tidak ada cukai pendapatan. Apatah lagi bagi buruh kategori separuh mahir dan tidak mahir, padahal buruh atau juga disebut sebagai pekerja ialah aktor yang paling penting dalam menggerakkan perubahan dan perekonomian. Proses pengeluaran tidak akan berjalan tanpa pekerja. Dalam hal ini, sistem kapitalisme mewujudkan dua kelas, iaitu golongan pemodal dan golongan pekerja. Pemodal mendapat keuntungan daripada hasil keluaran pekerja. Hasil ini pula merupakan kerja lebihan yang dieksploitasi oleh pemodal. Olehnya demikian, hubungan kelas ini adalah antara kelas tertindas dengan kelas penindas menurut Marx dan Engels 1982. Menurut Syarifah Nur Syahidah Said Umar 2021, kesatuan sekerja penting untuk memperjuangkan keadilan dan menuntut bahagian daripada kekayaan majikan yang dihasilkan atas tenaga kerja. Antara tiga sebab yang memotivasikan seseorang pekerja untuk menganggotai kesatuan sekerja ialah ekonomi, perlindungan hak, dan sebab sosial. Oleh itu, segala bentuk penindasan serta pelecehan terhadap hak-hak pekerja menyebabkan kesatuan sekerja berdedikasi demi kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial anggotanya. Tujuan penubuhan organisasi ini juga ialah sebagai perwakilan anggota kesatuan sekerja dalam mengawal selia hak-hak pekerja di tempat kerja masing-masing. Di samping itu, menurut Muhammad Benchen 2011 dan Ki Muhammad Yusuf 2015, antara peranan lain penubuhan kesatuan sekerja ini juga berperanan merundingkan terma dan kondisi pekerjaan melalui perundingan kolektif bersama pihak majikan. Hal ini membuktikan bahawa kesatuan sekerja memainkan peranan yang penting dalam melindungi hak-hak pekerja secara demokrasi melalui perundingan kolektif di antara pihak majikan dan pekerja. Namun, perbezaan dari segi kepimpinan sesebuah kerajaan, khususnya seseorang pemimpin itu sendiri juga mampu mempengaruhi corak perhubungan industri, khususnya dalam konteks kesatuan sekerja. Perbezaan corak kepimpinan seseorang pemimpin telah memberi satu kekuatan kepada kestabilan politik dan seterusnya menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi negara. Corak tersebut turut mempengaruhi kelangsungan kesatuan sekerja, meskipun dalam tempo tertentu terdapat pemimpin yang cenderung untuk menyekat kebebasan kesatuan sekerja.